اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita akan mengupas untuk tajuk yang keempat bagi tahun 1 semester 2, iaitu tajuk yang keempat adalah tajuk hadis, merumuskan dan mengamalkan kefahaman hadis tentang halal dan haram dalam Islam. Jadi kita tengok kepada apa yang akan kita belajar dalam tajuk hadis ini. Baik. Tajuk hadis tajuk 4.1, merumuskan dan mengamalkan kefahaman hadis tentang halal dan haram dalam Islam. Jadi kita tengok apa yang perlu dipelajari oleh pelajar yang disebutkan sebagai standard pembelajaran. Baik, standard pembelajaran ini ada 9. Ya, anak-anak pelajar perlu kuasai ke 9 standard pembelajaran ini. Yang pertama, membaca hadis dengan betul. Yang kedua, menyatakan terjemahan hadis. Yang ketiga, menjelaskan maksud halal dan haram. Yang keempat, menjelaskan maksud syubhah beserta contoh. Seterusnya, menerangkan cara-cara untuk mengelakkan diri daripada perkara syubhah. Seterusnya, menjelaskan keburukan melakukan perkara syubhah. Ketujuh, menjelaskan peranan hati dalam diri manusia. Yang ke-8, menjelaskan pengajaran daripada hadis. Dan yang terakhir, prihatin dalam memilih makanan, barangan dan urusan muamalah. Baik, kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu 4.1.1, membaca hadis. Jadi anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi, boleh bersama-sama Ustaz, ikut Ustaz baca untuk hadis ini. Hadis ini panjanglah sedikit. Bersama dengan Ustaz untuk baca hadis ini. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, demikian matan hadis yang telah kita baca. Kemudian kita berpindah kepada terjemahan hadis untuk kita faham apa yang dimaksudkan daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. Baik, maksud daripada hadis daripada Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, iaitulah syubhah, yang mana ramai orang tidak mengetahuinya. Yang mana ramai orang tidak mengetahuinya, yang di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana ramai orang tidak tahu akan perkara syubhah. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara syubhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Sambungan, dan barang siapa yang jatuh dalam melakukan perkara yang syubhah itu, sama-sama syubhahlah, maka ia telah jatuh dalam perkara haram seperti pengembala di sekeliling tanah larangan atau halaman orang. Lambat laun dia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahawa tiap-tiap raja ada larangannya.
Ingatlah bahawa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahawa dalam jasad itu ada seketul daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rosak, rosaklah jasad seluruhnya. Ingatlah itu adalah hati. Hadis diriwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi demikian terjemahan dari hadis yang kita baca, hadis yang panjang tadi. Itulah yang menjelaskan tentang halal, haram dan syubhah. Dan kesan dia kepada hatilah yang di hujung hadis ni. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Yang berada dalam diri kita, hati itulah. Baik. Kemudian kita pergi kepada standard yang 4.13, menjelaskan maksud halal dan haram. Jadi yang ni anak-anak kena faham apa maksud halal, apa maksud haram. Maksud halal ialah setiap perkara yang tiada dalil menunjukkan perkara itu haram. Tak ada dalil yang menunjukkan perkara itu haram, maka halal lah. Dan setiap perkara yang sememangnya ada dalil yang menerangkan halalnya. Sama ada perkara itu tiada dalil haram atau ada dalil yang menunjukkan halalnya. Halal adalah satu perkara yang boleh dilakukan. Haram bermaksud ialah setiap perkara yang ada dalil mengharamkannya. Haram ni adalah perkara-perkara yang diharamkan ini yang mempunyai dalil pengharamannya. Haram adalah perkara yang ditegah untuk melakukannya. Maka perkara haram ini dilaranglah. Contoh memakan bangkai, membuka aurat dan lain-lain. Seterusnya standard pembelajaran 4.14 menjelaskan maksud syubhah beserta contoh. Tadi telah pun kita menjelaskan maksud halal dan maksud haram. Kemudian kita pergi kepada apa pula maksud syubhah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, syubhah ialah sesuatu perkara yang tidak dapat dipastikan halal atau haram. Syubhah ini halal pun tidak, haram pun tidak. Halal pun kita tak pasti, barang itu kita tak pasti sama ada dia halal ataupun haram. Maka itulah yang disebutkan sebagai syubhah. Contoh makanan yang tiada logo halal yang diiktiraf. Ya, kita nak beli makanan tu, pada tin makanan, pada bungkusan makanan itu kita belek dia, kita tengok atas bawah, depan belakang tak ada logo halal yang diiktiraf. Ya, kalau kita Malaysia, logo halal yang diiktiraf JAKIM tak ada. Jadi perkara itulah yang disebutkan syubhah. Kerana kita tidak dapat yakin kerana tak ada logo halal. Kita perlu menghindarkan diri daripada melakukan perkara syubhah bagi mengelakkan diri melakukan perkara haram tanpa disedari. Kenapa kita tidak boleh membeli pada barangan makanan yang tiada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM? Kerana bila tak ada logo halal itu, maka tak ada siapa yang dapat memastikan bahawa yang dalam bungkusan makanan yang kita nak makan itu halal. Jadi dia boleh membawa kepada haram. Seterusnya, ayat ini menjelaskan kesan dari memilih yang halal, memilih yang haram dan yang syubhah. Kalau pilih yang halal, jiwa tenteram, dapat bina sikap dan semangat juang tinggi, doa dimakbulkan Allah, bentuk akhlak baik, kesihatan tubuh terpelihara, minda cergas. Pilih yang haram pula, lawanlah kepada yang halal ni. Doa tidak diterima, hati gelap mati, tubuh jadi makanan api neraka, akhlak dan moral buruk, rosak, kesihatan terjejas, hilang kewarasan akal. Yang syubhah pula, kalau ambil, boleh terjerumus kepada perkara haram. Tinggalkan, terpelihara agama, akidah dan kehormatan. Baik, kita tu kepada standard pembelajaran yang kelima, 4.15, menerangkan cara-cara untuk mengelakkan diri daripada perkara syubhah. Pertama, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Yang kedua, mengambil berat perkara-perkara berkaitan halal dan haram dalam suatu produk atau perkhidmatan. Contoh, membeli barangan yang ada logo halal daripada JAKIM. Seterusnya, melaporkan kes-kes yang diragui kehalalannya kepada pihak yang berkuasa. Kemudian sentiasa mengingati azab yang bakal diterima apabila melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah 4.16 menjelaskan keburukan melakukan perkara syubhah. Kita kena tahu apa buruk dia supaya kita dapat meninggalkan perkara syubhah ini. Baik, keburukan yang pertama melahirkan sikap tidak peka terhadap hukum hakam Islam.
mendedahkan diri kepada fitnah, kehinaan dan menjatuhkan maruah diri, menghalang diri daripada mendapat hidayah Allah wal-iyadzubillah. Sebenarnya mudah terjebak dan terpengaruh dengan aktiviti tidak sihat dan perkara-perkara yang negatif. Seterusnya 4.17 menjelaskan panah hati dalam diri manusia. Kenapa pada standard pembelajaran yang ketujuh ini menjelaskan tentang hati? Kerana dalam hadis yang kita bacakan tadi, di penghujung hadis itu ada disebutkan tentang hati. Ya. Yang disebutkan tentang hati ini, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kerana apa yang kita makan itu yang akan membentuk diri kita. Ya, yang akan membawa hati kita itu bersih ataupun kotor. Karena di hati itu jugalah yang akan memilih kepada makanan baik yang halal atau haram juga syubhah. Baik, maka kita akan tengok pada hati tadi, peranan hati. Hati berperanan sebagai pembentuk cara hidup seseorang. Sekiranya hati itu baik dan terbimbing, maka seluruh jasad dan amalan menjadi baik dan berakhlak mulia. Begitu juga sebaliknya. Kalau hati itu buruk, rosak, maka akan terbimbing seluruh jasad kepada perkara-perkara yang buruk. Meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, juga berakhlak dengan akhlak yang buruk. Baik, seterusnya menjelaskan pengajaran daripada hadis. Apa yang boleh kita ambil pelajaran daripada hadis yang kita baca sebentar tadi? Kita wajib melaksanakan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib peka terhadap hukum hakam agama supaya tidak terjerumus dalam perkara syubhah. Orang yang sengaja melanggar perintah Allah boleh menyebabkan kemudaratan terhadap diri, keluarga, masyarakat di dunia dan di akhirat. Kita perlu mendidik hati dengan amalan zikir dan sentiasa mengingati Allah. Sebenarnya yang terakhir, standard pembelajaran yang terakhir, prihatin dalam memilih makanan, barangan dan urusan muamalat. Pertama, memastikan memilih makanan, barangan dan barangan perkhidmatan yang diyakini halal. Mengetahui produk-produk yang halal menggunakan logo halal Malaysia atau logo halal JAKIM atau logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Sentiasa peka dan berhati-hati dalam memilih suatu produk atau perkhidmatan. Demikian anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, selesai 9 standard pembelajaran yang mana anak-anak pelajar kena fahami, kena tahu akan ke-9 standard pembelajaran ini, dan Ustaz berharap agar semua anak pelajar yang mengikuti PDPC online bersama Ustaz ini memahami keseluruhan standard pembelajaran dan seterusnya. Bila mana diajukan soalan, boleh menjawab dengan sebaiknya. Jadi sekadar itu untuk pertemuan PDPC online untuk tajuk yang keempat, dan insya-Allah sekiranya diizinkan Allah, kita akan menyambung pada pertemuan yang akan datang untuk siri yang kelima, iaitu tajuk yang kelima, iaitulah tajuk akidah. Jadi sekali itu mudah-mudahan saya berharap agar semua anak-anak pelajar dapat memahami untuk tajuk hadis ini, tajuk yang keempat ini dengan kefahaman yang baik. Mudah-mudahan dapat anak-anak pelajar dapat menentukan pilihan yang baik, itulah pilihan yang halal dalam kehidupan ini. Sekali itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.